harus mengira kosnya. Apakah kos itu? Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tigalah. Satu, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Markus 8:34. Dia seperti seseorang yang pergi bertempur. Ya, dia kena kira berapa askar dia ada. Saya mempunyai 1,000 orang askar. Orang mempunyai 10,000. Macam mana nak lawan? Ya. Nombor 2, bina bangunan. Bina banyak Kristian bina. Selepas dah bina setengah, tengok barang-barang tak cukup. Macam mana? Kira dulu bajet macam mana, ini nak cat, berapa tong cat nak, semua kena pilih. Beli 2 tong, mau cat satu bangunan, mana cukup? Kena kira. Ya, itu cost dia. Ya, the cost of following Christ. Ada 3 aspek tentang kepimpinan. Alright. Nombor 1 ialah Lukas 9. Tadi kita dah bincang sedikit, ya, tentang 9:57 sampai 62 ialah kosnya dipertimbangkan. Kos dia. Nombor 2 kita katakan tentang keutamaan diperbetulkan, apa yang penting. Ya. Macam katakan kos dipertimbangkan. Apa kos itu? Kasih pada Tuhan. Kasih pada Tuhan. Tulis kasih, ya. Nombor 2, kesunyian, loneliness. Masih tak? Ya. Nombor 3, apa tu? Rejection, apa tu? Penolakan. Sebagai pemimpin ataupun pelayan, kita akan mengalami penolakan, rejection dan juga kritikan daripada mana-mana pihak. Ya, mana-mana pihak. Dan nombor 4 ialah persecution. Ada penganiayaan. Itu persecution. Persecution, right? Kasih Tuhan, kesunyian, ya, penolakan, penganiayaan. Ya. Aniaya. Penganiayaan. Itu kita perlu pertimbangkan. Kalau kamu boleh mengalami 4 ini, okey, jalan. Nombor 2, keutamaan diperbetulkan, proper priority. Ya. Priority. Ada pengikut Yesus mengatakan, tunggu. Saya balik tanam bapak saya dulu. Bapak saya masih hidup, kena bersama dia. Kalau begitu, tak perlu ikutlah. Ya. Dia tak tahu apa tu menyangkal diri dia. Ya. Apakah yang penting bagi dia? Apakah utama? Diri dia sendiri. Sebagai pelayan, sebagai pemimpin, kita serve others, ya. Apa tu serve? Melayan orang lain, bukan dilayan, tapi melayan. Itulah kena diutamakan. Ya. Dan tujuan dia, ada tujuan, ikuti Yesus. Ikut Yesus. Bukan ikut orang lain, tapi ikut Yesus.
Tujuan yang dimulakan tujuan. Apakah tujuan tu? Ikuti Yesus. Inggeris katakan aim. Absolute aim. Absolute. Utama, memulakan. Absolute. Kamu semua pernah lihat kuda, apabila kuda berlumba, mereka tutup begini. Mata mereka tutup begini. Kuda hanya nampak depan, tak nampak tepi. Kerana manusia mata kita depan. Kuda ataupun ayam semua, mata dia di tepi. Ya, sebenarnya ayam dia boleh tengok ni atas, dan mata kita apabila saya tengok turut-turut dua mata hitam bulat tengok. Kalau tengok kiri dia kiri. Tak boleh mata kanan tengok kanan, mata kiri tengok kiri. Boleh tak? Cuba tengok. Tak boleh. Tak boleh. Ayam boleh. Kuda saya tak pasti Dia pun tengok di tepi dia ini tengok atas, dia bawah boleh dia tengok. Kalau tak percaya, pada hari nampak ayam, perhatikan tingkah laku ayam. Terutamanya cara-cara dia melihat atas bawah mana-mana. Dia tengok. Kerana itu sebenarnya itu tindak balas untuk selamatkan diri dia. It's the defense mechanism. Untuk menyelamatkan, untuk mempertahankan diri dia. Mekanisme mempertahanan. Kuda saya tak pasti, tapi saya faham kuda mata dia tepi, tengok. Ada kalanya mereka nampak, kalau tak tujuan, mereka nampak lain. Sana ada kuda betina. Sama dengan kita. Nampak? Kewangan. Apa tu? Kepimpinan yang tinggi. Kita dah lupa. Oleh itu, Lukas di sini mengatakan bahawa tujuan kita tetap ialah untuk ikuti Yesus. Yesus katakan menyangkalkan diri anda, bawa salib dan ikut saya. Faham? Ujian dia. Ada ujian. Apakah ujian-ujiannya? Motif kelompok. Ada kalanya kita nampak orang lain. Ada kalanya kita katakan, tengoklah siapa-siapa mau. Tengok, adakah mereka senang dengan saya tak? Apa yang orang lain kata? Ikut orang lain. Kamu ikut orang lain ataupun ikut Yesus? Adakah kamu lebih kasih pada saya ataupun domba-domba? Yesus bertanya pada Petrus. Masih ingat? Adakah kamu lebih kasih pada Tuhan ataupun barang-barang yang kamu ada? Do you love me more than this? Do you love me more than this? Apa itu? Adakah anda lebih kasih? Adakah kamu kasih saya lebih daripada ini, kan? More than this. Apa itu? Kasih itu. Do you love me more than this? What is that? What is this? Apa itu? Apa yang Yesus tanya pada Petrus? Apabila Yesus tanya dia, adakah kamu lebih kasih barang-barang ini daripada saya? Apa tu? Apa tu barang-barang ini? Demos lah. Apa tu? Harta. Siapa dah jawab? Faham tak? Apa tu, Remy? Betul. Bukan salah. Sebenarnya bukan ikan, tapi nelayan. Nelayanan.
Petros itu kerja dia, kerjaya dia. Sebenarnya bukan hanya kerja, tak pasti, tak cakap, tapi saya percaya Petros bukan hanya sekadar nelayan, dia bos. Itu company, itu syarikat dia. Dia bos nelayan. Oleh itu dia boleh buang segalanya, buang jala ikut Yesus. Selepas 3 tahun dia pun boleh kembali. Kalau kamu sebagai pekerja, bos saya tak nak buat, saya tak nak kerja, 3 tahun balik, hello bos saya nak kerja, siapa nak ambil kamu? Kan? Kerana dia bos. Itulah emas. That is gold. Ya, itu yang kita we hold on to, yang kita pegang kuat. Oleh itu Yesus pun beritahu dia, tanya dia, adakah kamu lebih kasih dengan apa yang kamu ada lebih daripada kasihi saya? Wah, susah untuk Petrus jawab. Petrus pun jawab, Tuan, you tahulah. Kamu tahu kan? Saya dah tahu. Saya dah tahu. Kamu tahu. Sampai Petrus nak menangis. Kan? Kamu tahu. Saya tak tahu. Saya tak tahu kamu lebih pentingkan kerjaya ataupun panggilan. Tak boleh. Kalau dia katakan dia kasihi Yesus lebih, Yesus akan tanya, kalau benar, kenapa habis? Kenapa balik menjadi nelayan? Tak boleh jawab. Ya, kan? Susah. Oleh itu, mungkin kita boleh cuba jawab soalan ini. Adakah kamu lebih mengasihi apa yang kamu ada lebih daripada mengasihi Yesus? Jangan beritahu Yesus, Yesus kamu tahulah, saya lebih kasihi kamu daripada isteri saya. Itulah ujian untuk mengikut Yesus. Oh, banyak pengorbanan, banyak yang kita kena korbankan. Ya, ini tak boleh, itu tak boleh. Ayo, korban. Ya. Tapi walau bagaimanapun, walaupun kita korban, ya, mengkorbankan hidup kita, ada kalanya saya percaya mungkin di sini ada seseorang yang mungkin kamu nak menjadi businessman, menjadi ahli peniaga, nak menjadi kaya raya. Sekarang dah tak boleh. Ya, mungkin kamu percaya dan fikirkan kamu sudah berkorban banyak. Ya. Tetapi saya ingin memberitahu kamu semua, ya, kamu akan mendapat, ya, apa yang kamu inginkan. Macam saya dah melayan, bukannya nelayan, melayan lebih daripada 30 tahun, ya. 30. Ya, saya percaya walaupun saya tidak menjadi pastor, ya, apa yang saya ada hari ini, kalau saya tak jadi pastor, sama juga. Tak ada apa beza lah. Alright? Bukannya saya akan duduk di 10 bilik rumah. Kereta ada pemandu. Tak mungkin. Walaupun saya tak jadi pastor, sama juga. Baju macam ini, jam tangan ini, macam sama juga, sama. Ya? Rambut pendek juga. Alright? Kerana Tuhan memberkati. Apabila kita tulus, ikhlas, faithful, ya, Tuhan akan memberkati. Amen. Right? Right. Kita ada poin-poin untuk menjalankan tanggungjawab kepimpinan. Nombor 1,
mengkorbankan diri, self sacrifice. Ya. Seorang pemimpin yang benar, ya, dan kita akan willing, kita sanggup ya untuk mengkorbankan apa yang kita suka, yang kita minat, supaya kita boleh melayan Tuhan. Right? Korbankan diri kita. Nombor dua, macam saya katakan tadi, sunyi. Sunyi, kesunyian. Lagi tinggi kamu naik, lagi sunyi kamu jadi. Eddie faham, Pastor Eddie, Pastor Vincent Leo. Lagi sunyi, duduk seorang. Kan? Bujang. Ayo, macam mana? Isteri saya sekarang dekat kawan dia sebab kawan dia sakit, dia nak bersama kawan dia, okey lah. Saya duduk rumah seorang, anak saya bilik lain, anak lelaki. Saya tidur seorang. Bukan dia saya takut hantu ke apa, tak ada, tapi dah biasa tidur dengan isteri, sekarang tidur seorang. Ayah. Anak lelaki, mari tidur dengan saya. Okeylah. Tapi dia tidur berdengkur anak saya. Kaki dia, tangan dia, apa daripada kungfu lah dia tidur. Saya tidur elok-elok, tangan dia pek. Apa ni orang? Tapi dia tidur dengan saya, tangan dia kungfu lebih elok daripada saya tidur sendiri. Tapi kerana dah biasa, ya, kesunyian. Lagi tinggi kamu naik, lagi sunyi. Ada kalanya semua sini belum kahwin. Dia walaupun kita dah ada isteri, lagi tinggi kita naik, ada kalanya isteri pun tak faham. Kita nak berkongsi pun ada kalanya malaslah nak terangkan. Ada sesuatu yang orang lain tak akan faham. Ya. Pada masa itu, adakah kita akan give up? Ataupun kita teruskan? Ya. 3, dahsyat, letih. Now, perkataan ini letih bukan hanya tired, dia fatigue, dia ya macam letih, tapi dia letih lesu, dia macam berpecah, emosi juga pecah. Fatigue, dan juga perkataannya lain ialah weary. Ada kalanya kita akan melakukan sesuatu yang bukan kehendak kita, yang bukan kegemaran kita. Keberatan. Kerja lewat, tak ada masa. Jemaat they expect things from us. Jemaat mereka expect apa tu, dia mengharapkan, ya, pada kita. Selalu Pastor Eddie boleh berdoa untuk kita. Kenapa? Anak saya malam tak lelap tidur. Kena kau. Pastor boleh berdoa. Kenapa? Anak perempuan saya belum pulang. Okey. Pastor boleh berdoa saya. Kenapa? Kucing sudah naik pokok. Ya. Ambillah kucing lain. Pastor, saya kucing itu, tak ada kucing itu, saya tak dapat tidur dengan Lena. Jangan tidurlah, berdoalah. Tak boleh, Pastor berdoa. Saya tak boleh doa, saya orang kurang rohani, no spiritual, Pastor spiritual. Kenapa? Kerana Pastor lebih dekat dengan Tuhan. Ingat saya tua lah, esok saya mati lah. Esok saya mati, saya lebih dekat dengan Tuhan lah. Apalah. Mereka harap, they expect,
Ya, sampai kita tidak dapat berfungsi, we cannot function. Dan kita akan we blame ourselves, menyalahkan diri kita sendiri. Ya. Alright, kritikan. Tadi dah bincang sikit kan? Kritikan. Sebagai pemimpin kita selalu kena kritikan. Terutama pengkhutuban. Benar tak, Pastor? Kalau khutbah panjang, panjang tak habis-habis. Kalau pendek, khutbahan pastor tak luangkan lebih banyak masa, cincai-cincai preaching. Kan? Pastor tukar kereta, tengok pastor berduitan. Kalau pakai kereta kecil, pastor ingatkan nak harapkan sesuatu dari kita. Apa-apa pun ada kritikan. Bolehkah anda menerima? Now, kalau orang berkritik pada kita, memang bukan senang untuk memperbetulkan mereka. Tak boleh. Bukan macam ni. Kamu semua salah sangka semua. Mereka boleh menyalahkan kita, kita tak boleh menyalahkan mereka. Betul? Ataupun kita boleh they can offend us, we cannot offend them. Apa tu offend? Offend. Bukan buat kita marah, bukan offend. Siapa tahu offend? Offensive. Halo, zoom. Menyinggung. Menyinggung. Ya. Mereka boleh menyinggung kita, kita tak boleh menyinggung mereka, betul tak? Oleh itu, soalan, masihkah kamu semua mau ikut Yesus? Itulah ambil salib. Ya, ambil salib. Rejection. Tadi juga dah bincang. Rejection. Facebook, jemaat-jemaat taruh gambar. Member lain tangan best. Semua tangan best. Kamu semua Facebook, tak ada siapa yang reply. Ada tak? Tak ada orang komen, no comment, tak ada. Hanya seorang yang suka, suami saja, isteri saja. Member buat, member lain semua gong. Best, bagus. Kan? Ada? Apa perasaan kamu? Mungkin rejection? Mungkin. Nombor 6, kesulitan, inconvenience. Tengah malam telefon, pastor, kucing saya naik pokok. Kau sama dia lah, naik surga lagi dulu. Ya, naik surga lebih bagus. Alright. Soalan? Tak ada? Sekarang saya nak tanya soalan ini. Bilakah kali terakhir anda memberi visi kepada pasukan anda? Sekiranya anda berpeluang, apa yang akan anda kongsikan kepada